أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا يا أرحم الراحمين. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini. Setelah selesai kita sama-sama menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, kemudian kita digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama duduk seketika menunggu masuknya waktu Isya. Jadi sama-sama kita meluangkan masa mengingati dan juga melihat ataupun mengupas ayat-ayat suci Al-Quran Karim, yang mana topik kita pada malam ini sambungan berkenaan tahsinul Quran. Jadi insyaAllah tuan-tuan puan-puan boleh lihat muka surat 294 surah Al-Kahfi. Jadi sebelum kita meneruskan kupasan tersebut, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Okey, tuan-tuan boleh ikuti bacaan saya selepas saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. حديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Baik, alhamdulillah kita berhenti seketika ayat ke-8. Kita sambung kembali kupasan kita, iaitu pada ayat yang tuan-tuan ingat tuan-tuan? Ayat berapa kita berhenti? Saya pun tak berapa nak ingat. Tak apa. Tapi saya rasa ayat yang ke-5 dah habis. Kita pergi ke ayat ke-6 insya-Allah. Baik. La'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim. Fala'allaka okey. Sebutan dalam keadaan nipis, tak ada masalah di situ, ya. Sebut saja dia makhraj fa. Jangan ada yang tersilap, yang mungkin tak ada gigi, ya. Yang tak ada gigi mungkin bunyi sebab apabila orang-orang ataupun di kalangan kita yang giginya
kata sudah cukup umur. Giginya sudah meninggalkannya, jadi menyebabkan huruf-huruf yang menahan angin. Huruf-huruf yang menahan udara seperti fa, ta, sa, sya dan sebagainya akan mengganggu. Dan di sini juga hendaklah membaca dengan fa yang betul, sebab kita mungkinlah yang dulu-dulu zaman-zaman awal 2000 ataupun 90-an, 80-an dan juga sebelumnya zaman-zaman puluh-puluhan tersebut, mungkin belajar di pondok-pondok yang takwan kan, dengan ustaz-ustaz yang lama-lama sebutan fa-nya pergi kepada pa kan. Mungkin teknik ataupun cara menyebut orang dahulu. Sebab apa dia menggunakan huruf jawi. Jawi kan ada pa kan, pa, pemahaman, pendahuluan kan. Jadi tidak disebut dengan pemahaman pendahulu tadi kan. So apabila berbalik kepada sebutan Al-Quran, huruf bahasa Arab, dia ada satu dia titik fa. Tapi balik kepada Jawi ada 3 titik, jadi pa. Itu sebutan Jawi. Tetapi dalam sebutan Quran kita kena ambil betul-betul yang mana sebutannya fa. Udara ditahan. Okay, contoh makhraj fa sama dengan ba. Fa di bibir, yang mana gigi atas, sepanjang gigi atas menahan ataupun menyentuh bibir bawah. Cuba matikan. F. Rasa gigi tuan-tuan, puan-puan di atas menyentuh bibir bawah. Kalau tak sentuh, ada masalah tu. Kena sentuh ataupun rapatkan. F, if, uf. Tuan-tuan duk speaking kan, if you know, if kan, if. So if tu jika kan, English tu if, if kan, itulah makhrajnya. If kan, disebut betul-betul. If ataupun of. Apa yang berkenaan dengan F sama. So menyekat udara daripada menghembus sepenuhnya. Itulah fa. Baik. So sebutannya fa. Cumanya nak cantik, masukkan lahjah slang Arab. Fa. Bukannya kata apa sebutan Melayu. Contoh, kurangkan buka mulut. Contoh, fa. Kita duk biasa dengan buka kan. So kurangkan. Sebutan baris atas fathah, kurangkan, serongkan dia. Fa, cuba. Fa, la, a, ka, fala'allaka. Cuba. Beza dengan buka semua. Fala'allaka, fala'allaka kan. Dia boleh. Oh betul, sebutan betul. Cuma bunyinya Al-Melayu. Dia tak pergi ke Arab kan. So jadi kat situ bukan salah, cuma nak lebih indah, lebih cantik, ambil slang Arab. Tuan-tuan boleh buat. Macam mana orang Melayu lain boleh buat, ustaz-ustaz orang Melayu kita, imam-imam kita Melayu boleh baca bunyi Arab. So tuan-tuan pun boleh. Kalau kita boleh, kita lebih power ataupun lebih standard satu daripada orang Arab sendiri. Sebab apa? Orang Arab memang dah boleh sebut, sebab itu dia punya bahasa. Tetapi kita orang Melayu, Melayu boleh, Arab pun boleh. So kat situ kita lebih pada dia. Orang kata apa? Level kita tu. Baik. Cuba. Fala'allaka. Cantik. Fa tak ada masalah, nipis, lam nipis, la, nipis juga. Jangan terbuka besar ataupun tertebalkan ain. Ada yang sebut
fala'al, okey. Kalau membuat tidak salah, orang kata apa, tidak sampai tahap salah yang besar, cumanya cara sebutan kurang tepat. Okey. Satu lagi, ain jangan terlampau dalam ke hidung. Fala'al, dia nak bunyi Arab kan, ain Arab tapi dia lebih pada Arab. Arab pun tak begitu. Fala'allaka fala'al, lebih sangat. Sikit je tuan-tuan. Ain sama makhraj dengan ha pedas. Cuba tuan-tuan sebut ha pedas. Ha. Okey, ha pedas kat mana tuan-tuan? Sebut boleh, kat mana itu tak tahu kat mana kan. Okey. Ha pedas, ha dia terletak dekat kerongkong. Kerongkong kita ni panjang kan, kerongkong. Okey. Ada tiga bahagian, atas, tengah, bawah. So ha dekat mana? Ha dekat tengah-tengah. Okey. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, ha. So bermula pada bawah. Di bawah, di pangkal kerongkong bawah sekali dekat dengan dada, hamzah dengan ha. Okey. Kemudian tengah-tengah, ain dengan ha nipis. Kemudian atas sikit, atas sekali, kerongkong belah atas sekali, ghain dengan kha. Okey. So di tengah-tengah. Boleh kata dekat dengan alkum kita lah. Okey. Cuba matikan ha pedas. Ha pedas mesti ada bunyi pedas. Tuan-tuan makan pedas kan? Kan? Itu angin pedas tu tau. Kalau makan sambal ke apa? Tu. Itu angin pedas. Tapi angin tebal, dia macam garau, macam marah. Tu angin tebal. Angin pedas dia bunyi lembut lagi. Kan? Kalau seseorang makan pedas, dia akan mengeluarkan angin pedas tersebut. So, okey, itulah ha. Kemudian matikan ain. Nak nampak lagi kat mana makhraj ain kan? Cuba sekali lagi matikan ha pedas. Panjangkan ha pedas, pedas tu. Tak mau, itu kosong. Tuan-tuan, itu tak mau, itu nak berdehem. Tak mau. Good. Okey. Okey. Kemudian ain, sama tempat. Ringan. Okey. Cuba. Tuan-tuan rasa berat tak? Rasa berat nak sebut tersebut. Okey, cuba sekali lagi. Rasa berat tak nak sebut ain tersebut? Ringan ke berat? Ringan kan? Di situlah tempat. Kalau tuan-tuan rasa ringan, maka sebutan tuan-tuan perempuan betul. Kalau rasa berat je ainnya, maknanya belum tepat. Sebab sebutan ain dengan ha di tempat yang ringan, tempat yang mudah sebut. Kalau tuan-tuan sebut ain macam berat je bunyi, macam ke dalam je. So ketepatan ataupun sebutan tuan-tuan tempat letak ain tersebut masih kurang tepat. Okey? Nak tahu kita sebut ain dan ha betul ke kurang tepat, kita akan rasa ringan. Okey? Rasa sebut ha dulu. Kemudian okey? Cuba. Fala'allaka la'alla. Good. Kalau masih ataupun kalau terdengar sesiapa yang buat la'al. So tuan-tuan ingat dia mengeraskan ain satu, kemudian ketepatan ataupun tempat menyebut ain dia masih kurang tepat. Okey? Tuan-tuan boleh dengar sendirilah. Mungkin tuan-tuan baca begitu ataupun orang-orang ataupun dalam keluarga tuan-tuan ada baca begitu. So sampaikan pada dia ain tidak berat, ain ringan. Okey, baik. Kemudian sambung ayat yang ke-6 tu, bakhi'u fala'allaka bakhi'u. Ba nipis dari atas, ba
Cuba ba. Kemudian kha baris bawah hi. Okey, baris bawah kita sebut sebelum ni semua dalam keadaan rahang bawah jatuh. Hi. Cuba hi, bi, mi, ki, ni, wi. Good. Seolah-olah nampak macam ada senyum. Ada senyum sikit. Muka ada senyum lah. Segitu. Jadi apa sebab kenapa rahang bawah jatuh? Kenapa muka macam seakan-akan senyum? Sebab apa? Itulah faktor menyebabkan tepatnya menyebut baris bawah. Kalau tak jatuhkan betul-betul, dia akan bunyi serong. Contoh akan perasan orang baca Quran, baca ayat-ayat Quran, dan apabila menyebut baris bawah, seolah-olah macam kurang, macam tidak tepat, ataupun macam kata apa, something yang tak lengkap. Contoh, fala'allaka khi'un, bukan khi. Itu sebab rahang bawah jatuh. Contoh, Malik yaumiddin, middin, kan? Di sini pula hi, bukannya khe. Itu sebab apabila baris bawah jatuhkan betul-betul rahang seolah-olah senyum. Okey, cuba bakhi'u. Satu lagi, huruf kha ni orang Melayu kita cukup apa? Cukup malu nak sebut. Ataupun kedekut dia punya geseran. Sebab apa? Dia mungkin dirasa, Ustaz, itu kan biasa kita nak buang lendir kahak kan. Lagi-lagi dalam bilik air kan. Orang luar tu dengar kadang satu bangunan ho kan. Jadi gunakan ketepatan makhraj kha tersebut bila baca Quran. Itulah fungsinya kha ataupun tempat bunyi tersebut. Okey, apabila kha menyebut kha, perlunya ada sedikit geseran di kerongkong tersebut. Okey, cuba hi. Dan juga ada pertanyaan, dia kata, Ustaz, bukankah apabila menyebut kha betul tetapi menyebabkan geseran tu banyak, so jadi kat situ tak melebih-lebih ke? Contoh kan? Okey. Jadi jawapannya betul. Jawapan persoalannya betul, cuma jawapannya ialah dua keadaan. Ada orang membuat satu contoh, fala'allaka bakhi'u, bunyi dia punya geser tapi sikit. Ada orang buat fala'allaka bakhi'u, banyak sangat tuan-tuan. Apabila terlalu banyak, panjang dia punya geser tu, so menandakan di situ banyak kha. Hi. Tuan-tuan kena jaga. Kita nak menjelaskan makhraj, jangan sampai berlebihan. Okey? Jelas makhraj tak apa. Jelas tempat keluar huruf tak apa, tetapi jangan berlebihan. Okey, cuba. Biasa nampak sedikit geseran pun tak apa dah. Fala'allaka bakhi'u. Cuba. Khi'u. Good. Ada nampak, asal ada nampak bunyi sikit pun tak apa. Jangan tak bunyi langsung. Contoh, fala'allaka bahi'u, hi'u. Kedekut apa? Kedekut nak makhrajkan, geserkan huruf kha tersebut. So tekan betul-betul. Okey, itu kha. Kemudian ain baris depan, dhammatain, dua dhammah tu. So masuk ke dalam nun. Bakhi'un, bakhi'u. Okey, baris depan perlu muncung betul-betul. Kalau tak muncung, dia akan bunyi serong macam baris bawah. Fala'allaka bakhi'un, khi'un, ka'u. Kita perlu guna u banyak, u. U, ku, bu, bu. Contoh. So jadi kat sini
fala'allaka bakhi'un nafsaka. Cuba. Dan satu lagi, saya terdengar ada yang baca kha, dia cuba nak mencantikkan, tapi dalam keadaan dia masih lagi menyebut bukan sepenuh baris bawah. Contoh, saya dengar macam ni. Fala'allaka bakhi'un khay. Dia sebut betul, tetapi dalam keadaan nipis baris bawah tersebut kurang tepat. Khay, bukan khay. Cuba bakhi'u. Good. Kalau masih terbunyi bakhi'un fala'allaka kurang tepat. Tak salah, bacaan betul tapi kurang tepat. Apa yang tak tepatnya menyebut baris bawah. Dia sebut walhal akhi kan orang sebut ya akhi. Orang tak sebut ya akhi baris bawah. Okey. Kemudian sambung nafsaka ala. Okey, nipis ala, jangan ala. Okey. Kemudian mana-mana yang kita nampak tiada kupasan besar ataupun kupasan mendalam, kita ambil sekadar sepintas lalu sahaja, kita skip. Kemudian atharihim, baris atas, hamzah baris atas, panjang 2 harakat. Atharihim, okey. Di sini iaitu 3 titik dan ianya pelat. Apa yang pelat? Pelatnya ialah pelat S. Sesiapa yang pelat S sangat mahir menyebut ta. Contoh, saya seorang-seorang. Malaslah. Kan? Malas. Bising. Contoh. So jadi orang yang pelat S kan. So dia mahir menyebut sa, tetapi dia bermasalah menyebut sin. Cuma nak bagi tahu kat sini, gunakan di tempat makhraj yang betul sa, yang mana hujung lidah ni lidah menyentuh bawah gigi kacip atas, gigi arnab atas kan, gigi kita kan menyentuh bawah dia. Okey, letak dulu tuan-tuan, letak hujung lidah dekat bawah gigi, kemudian sebut ta. Jangan keluar banyak sangat lidah tu ujung je. Good. Jangan terlalu banyak kita over kan. Tak ada. Dia tidak melengkung, lidah tak ada melengkung, tak ada. Sikit je. Matikan. Is, us. Good. Semua betul. Sebab apa? Saya tak ada dengar bunyi yang kuat. Tak ada yang bunyi tak ada. Maknanya betul lah. Ataupun tuan-tuan gigi tak ada ke macam mana? Angin langsung tak bunyi ni. Okay, tak apa. Baik. Good. Baik. Atharihim. Okay. So jangan terbunyi salah. Sebab apa? Apabila satu huruf bertukar kepada huruf yang lain, ia akan merubah makna. Apabila berubah makna, kesalahan besar tuan-tuan. Huruf ke huruf yang lain, kesalahan besar. Dia panggil lahnun jalik, kesalahan besar. Apabila besar, maka impak dia besar tuan-tuan dalam bacaan. So jaga makhraj betul-betul. Dan jaga gigi tuan-tuan. Yang ada gigi palsu, jaga. Selagi boleh guna dengan baik. Sebab apa, ada orang gigi palsu pun dah tak mau dah tuan-tuan. So jaga gigi. Sebab orang kata apa, alat yang utama dalam membaca dan bercakap ialah gigi. Kalau gigi tak ada tuan-tuan, ini bukan nak cakap yang tak ada gigi. Saya pun sama. Kalau berlaku rosak gigi ataupun patah di mana-mana, akan menyebabkan efek apabila membaca Quran. Tuan-tuan,
Satu gigi depan, dua gigi depan, dia akan menampakkan betapa sukar ataupun susah nak baca nanti. Okay, good. Sambung. Atharihim. Ra baris bawah ri. Okay, kita sebut sebelum ni ra. Ra baris bawah nipis. Tapi ada di kalangan kita menyebut ra baris bawah menggunakan ra English. Ui. Kan? Sorry. Don't worry kan? Ri. So, dalam Quran tak sesuai. Ala atharihim rihim. Kan? Tak sesuai. Minar riba, minar rija. Tak sesuai. Tuan-tuan, sebab apa ra English tersebut menebalkan baris bawah, tidak nipis. Macam mana nipis? Guna ra Melayu je. Ri. Sorry kan? Sorry ya. Sorry yang Melayu kan? Sorry tuan-tuan. Sorry, lori, mari. Tu, nipis. Cuba atharihim rihim. Okay. Itu berkenaan ra baris bawah nipis. Ada juga mungkin dia tak guna English, tetapi dia ada masalah sebut R kan? R kan? Ni pun kena dulu. Bila saya mengaji dulu ada satu, dia kata istilah ataupun saya tak pernah buat lah, tapi dia kata orang yang ada masalah huruf R ni, R kan, siro kan. So jadi apabila huruf R nak sebut, nak betulkan ra, tak tahulah betul tak tahu, guru saya saja nak ngusik ke, kata ambil lidah buaya, asah banyak sampai saya tak tahulah asah dia punya lidah tu sampai tahap mana kan. Tapi dia kata ambil lidah buaya, nipiskan. Mungkin sebab daripada dia kerap asah dengan lidah buaya. Lidah buaya kan banyak manfaat kan. Kita tak tahu tuan-tuan, orang lama-lama ni dia punya istilah ataupun dia punya apa dia panggil? Petua. Orang petua orang lama ni dia kadang tak ikut. Tak ada pun dia ikut hadis ke apa, tapi dia punya tu mujarab, bagus, bermanfaat. Okay? So jadi ada yang kata ambil lidah buaya, kikis kan lidahnya sampai tak tahulah kikis kerapkan kikis sampai kata apa lidah dia ringan dan enggak nipis, mudah nak menyebut ra. Itu satu. Tapi ada guru saya satu lagi memberi satu sifir Melayu. Amalkan sifir ni, insya-Allah ra kita cantik. Apa dia ialah goreng pisang garing-garing taruh atas piring. Kena buat laju-laju. Dan sebutannya kena cantik. Goreng pisang garing-garing taruh atas piring, goreng pisang garing-garing taruh atas piring, goreng pisang garing-garing. Tapi kalau ada masalah dalam sebutan tersebut, contoh sangkut ke atau tersyasyul ke kan, maknanya masih belum tepat. Contoh goreng pisang garing-garing, goreng pisang gereng, tak boleh lah. So kena sebut dengan betul dan tepat, laju. Goreng pisang garing-garing taruh atas piring, goreng pisang garing-garing taruh. So sebutannya betul-betul. InsyaAllah itu antara sipir dia lah. Antara petua, lidah buaya atau sipir, boleh try. Untuk tuan-tuan, puan-puan. Satu lagi, mungkin saya tak salahkan tuan-tuan, mungkin faktor umurnya juga. Lidah dah keras, nak buat macam mana kan? Jadi dulu mungkin tak dianukan, tak dibiasakan sebutan ra kan. Mungkin duk sibuk. Dan juga dah hujung ni baru nak kata apa, alignment tu nak betulkan balik kan. Lidah tu dia punya apa, balancing dia semua. Jadi makan masa tuan-tuan mungkin dah keras. Dia punya steering apa ni, dia punya tu dah keras. Nak kata nak tukar lidah tak boleh tuan-tuan. Jadi nak kat situ makan masa. Itu sebab dalam kita belajar tu, insya-Allah berulang-ulang kali kita cuba pahala tersebut tuan-tuan.
kita tengok pahala dia berganda. Satu, pahala usaha. Kemudian pahala susah, tuan-tuan. Siapa-siapa yang belajar dan dia susah, dia dapat 2 ganjaran. Ada orang belajar tetapi dia mudah, senang. Sekali belajar dapat, 2 kali, 3 kali, dia mudah belajar. So maknanya dia dapat pahala 1. Tetapi orang yang susah belajar, dia berulang-ulang, dia dapat 2 ganjaran. 1 pahala belajar, kedua pahala susah. So orang yang susah ni, dia sebenarnya beruntung sangat. Jadi kat situ, teruskan belajar. Baik. Atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Okey. Habiskan terus. Illam yu'minu. Okey. Hamzah masuk dalam, di sini idgham bila gunnah. Nun masuk dalam lam kan? Okay. Kemudian lam yu'minu. Jangan ada sebut yu'minu. Matikan suara. Yu'minu. Cuba. Good. Kalau ada yang terbunyi kalau qalah hamzah salah. Okey. Yu'minu bihadza, dzal nipis za, jangan sebut zai. Kemudian hadithi hadzal hadithi asafa. Tadi saya dah dengar ada yang tersyasul. Disebab apa? Kat sini 2 kali kan? Ti dengan sa. Bihadzal hadithi asafa. Tapi ada yang bunyi bihadzal hadithi asafa, Tengok betul-betul 1 ta pelat. Kemudian sin sa. Cuba. Hadithi asafa. Si asafa. Good. Beza tuan-tuan Ta yang pertama, kemudian sin yang kedua. Good. Baik, di situ saja. InsyaAllah kita sambung tuan-tuan. Biar lambat, asal banyak manfaat yang kita dapat. Dan juga insyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima pengajian kita, insyaAllah. Amin. Kita tangguh dan kita sambung pada ayat yang seterusnya pada sesi akan datang. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wa la hawla wa la quwwata illa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله